perkenalkan. Sekejap Okey. Dah ke belum lagi? Belum lagi Dah. Boleh nampak ke slide saya? Boleh. Tak pasti. Okey, sedang Boleh. Okey, baik. Jadi Ustazah diamanahkan oleh Ustazah Maimunah, Ustazah anda semua Ustazah Maimunah. Tak Ustazah berkongsilah macam mana tentang pendidikan Islam ni, syoknya belajar pendidikan Islam. Okey, sebenarnya bila dapat tajuk ni, apa yang Ustazah fikirkan untuk anak-anak pendidikan Islam ni sebenarnya dia satu, bukan kita kata sekadar kita nak belajar untuk memenuhkan sukatan ataupun jadual PDPR kita pun di sekolah semata-mata, tapi dia lebih kepada kita nak memenuhi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim lah sebenarnya, kan? Baik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini diberkati oleh Allah dan nak dapat manfaat daripadanya insyaAllah. Okey. Okey, jadi kita tengok pengenalan diri tadi Ustazah dah perkenalkan. Okey, nama Ustazah semua. Okey, jadi Ustazah ni daripada Terengganu sama sekolah dengan Ustazah Maimunah dulu. Okey. Dan sekarang ni di Jadantuk lah. Okey. Jadi macam yang Ustazah dah perkenalkan tadi, anak-anak boleh singgah jalan-jalan ke channel YouTube Ustazah di Ustazah Huda Rahmat. Macam belakang Ustazah ni, ni interface YouTube Ustazah lah. Okey, jemput datang singgah-singgah Okey, baik. Kita nak santai-santai je petang ni, tak nak stres-stres, tak nak macam strict sangat. Okey. Jadi pertamanya Ustazah nak bagi satu link. Sekejap Saya nak minta anak-anak isi link ni dulu, dan Ustazah juga ada sediakan cabutan bertuah. Jadi nak kena tunggu sampai akhir lah baru tahu siapa yang betul-betul bertuah. Okey. Jadi sekejap Kita akan bagikan link. Di ruangan chat sekejap. Harap line okey petang ni. Okey, saya sharekan satu link menti.com tu. Okey, boleh dapat ke? Boleh isikan link tersebut. Dah stop kejap. Di paparan itu, di link tersebut anda akan dapat lihat ada soalan. Soalan yang Ustazah ajukan tentang ada 2 soalan kat dalam tu. Siapa yang dah klik, dah dapat ke soalan tu? Dah Ustazah. Okey, dah jawab dah. Okey, baik-baik. Kita tunggu sekejap. Nanti Ustazah akan paparkan apa jawapan-jawapan yang anda dah share. Okey. Bagi yang belum isi, cuba isikan. Kita nak tengok sama-sama apa perasaan anda petang ni. Ada yang semangat, Ustazah tengah share tu, mungkin tak keluar lagi. Okey. Okey, teruja. Ada yang kata sihat, alhamdulillah. Okey. Apa lagi jawapan tu? Bersedia, alhamdulillah. Tahniah, hebat-hebat semua ni. Yang baru masuk Ustazah share lagi sekali link tu, menti.com. Ada yang kata best nak dengar Ustazah ajar. Ustazah nak ajar tadi, kita nak kasih kongsi je
Suara Ustazah tak dengar? Oh ya. Tak clear ke suara saya? Clear Saya Ustazah. dengar. Okey, clear. Okay. Sebab ada yang kata tak clear tadi tu. Okey, gelisah. Kenapa gelisah? Ada yang kata gelisah tu. Apa masalah gelisah tu? Tenangkan diri, tenangkan diri, jangan susah hati, jangan gelisah-gelisah. Kita tak makan lagi gelisah, lapar agaknya. Boleh dengar-dengar sambil makan, jangan risau. Penat sikit, mungkin tadi sebelum tadi ada kelas ke? Penat sikit ni. Best, ada yang marah. Kenapa nak marah tu? Jangan marah-marah, tenang-tenang. Kita nak sonok-sonok je, nak santai je petang ni. Ada yang sedih. Kenapa sedih? Nanti saya subscribe YT Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Tahniah. Okey. Belum Ustazah promote beria lagi. Awak dah nak subscribe. Tahniah. Terima kasih. Okey. Tenang. Alhamdulillah. Excited. Okey. Lagi apa? Benda baru. Okey, benda baru. Ada yang cakap handphone low battery. Cepat-cepat ambil power bank. Kita lama lagi ni. Okey. Tapi insyaAllah Ustazah cuba untuk kita tak nak kata terlalu strict sangat petang-petang ni. Kita akan sambil interaktif lah. Jadi saya nak tengok macam mana persediaan anda petang ni. Tak sabar, Alhamdulillah bertenaga. Tahniah. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada next. Soalan next. Soalan kedua. Okey. Sila jawab soalan kedua. Nyatakan bidang dalam pendidikan Islam yang paling susah. Yang anda rasa susah nak kuasai. Al-Quran ke? Hadis ke? Akidah? Fiqh? Sirah. Wow, sirah. Okey, kita tengok akhlak ke? Cuba isikan di situ. Ada yang dah minta link jabatan bertuah? Belum lagi. Ustazah belum kongsikan lagi link jabatan bertuah. Baru kita nak share ni dulu. Kita nak apa kata? Mula-mula dulu, intro dulu. Isikan link menti dulu. Link jabatan bertuah belum lagi. Okey. Nampaknya sirah menjadi satu tajuk yang dirasakan sukar. Okey, kita tengok. Kita sekejap. Okey, isikan dulu. Sirah paling susah. Okey, tak apa. Kita tengok macam mana nanti nak bagi menarik kita punya sirah ni, insyaAllah. Akhlak kebanyakannya rasa tak susah sangat. Betul. Hadis susah. Kaitan dengan kehidupan kita. Hadis 10 orang kata susah setakat ni. Okey. Nanti kita tengok dulu. Okey, kita ambil dalam seminit lagi ke? Akhlak seorang je Ustazah. Apa dia? Akhlak seorang je. Sirah, ya. Sirah tu ramai 68 orang tu. Seperti mana yang Ustazah jangkakan juga, bidang sirah ini selalunya menjadi cabaran, kan? Tak apa, kita nak tengok macam mana sirah ni sebenarnya sangat menarik. Bukannya sesusah ataupun sesukar yang kita duk bayang tu. Jangan risau, okey? Okey, baik 74 orang sirah. Nampaknya sirah menjuarai carta petang ini. Okey, terima kasih anak-anak semua. Okey, kita dah tahu dah. Saya tengok apa puratanya. Jadi sirah, okey tak apa. Terima kasih yang sama-sama. Balik pada slide. Saya kena stop yang ni dulu. Sekejap Okey, jadi sekarang ni ada di ruangan chat tu Ustazah dah letakkan link untuk jabatan bertuah. Boleh isi dulu. Ustazah bagi masa dalam 2 minit ke untuk isi dulu. Isi siap-siap link jabatan bertuah tersebut. Nanti di tengah-tengah nanti kita slot. Ada tengah-tengah tu kita selit sikit slot jabatan bertuah. Dan di hujung nanti mungkin sekali. InsyaAllah Ustazah nak cari hari ni mungkin 5 pemenang bertuah. Okey, boleh isikan dahulu jabatan bertuah tersebut, link tu boleh dapat Ustazah. Ya. Apa dia? Ustazah. Ya saya. Apa ada cabutan bertuah Ustazah? Secret ke? Jabatan bertuah tu apa? Jabatan bertuah ni maknanya Bukan Ustazah, apa hadiah dia? Secret ke? Oh, hadiah. Hadiah dia secret lah. Nanti yang bertuah nanti PM Ustazah. Hadiah dia secret. Tak boleh cerita kat sini. Dia secret, kena tunggu. Kemudian tengok siapa yang bertuah nanti. Okey, baik. Dia tak tahu tu. Secret resepi. Okey, baru 67 orang yang isi. Tak apa, teruskan isi. Kita kembali kepada slide kita. Okey. Okey, baik.
Okey. Okey, dah keluar ke? Saya punya slide. Dah Ustazah. Dah. Dah Ustazah. Dah Ustazah. Okey, baik. Kita tengok apakah objektif kita petang ni. Okey, objektif kita petang ni tak banyak sangat, sikit je. Okey, tapi mudah-mudahan sikit itu bermanfaat untuk kita insya-Allah. Yang pertama nak tahu apa kaedah yang menarik untuk kita belajar pendidikan Islam. Nak tahu syoknya sebenarnya belajar pai ni. Okey. Kemudian yang kedua nak kenal bentuk-bentuk soalan. Okey, walaupun kita semua maklum okey untuk tahun ni PT3 dimansuhkan, tapi saya yakin anak-anak juga akan ada peperiksaan akhir tahun dan sebagainya. Jadi kita nak kenal insya-Allah bentuk soalan tu tak jauh beza daripada PT3 yang sebenar. Okey. Dan ni antara yang penting juga, kita nak belajar macam mana teknik mudah nak jawab soalan kebat. Sebab selalunya kalau anak-anak ustazah di sekolah, soalan kebat ni bagi mereka merupakan antara killer lah. Katanya killer soalan. Tapi sebenarnya kalau anak-anak nak tahu, soalan kebat ini sebenarnya lubuk markah. Sebenarnya kat situ kita boleh dapat markah. Dalam tingkatan yang lain kalau tak baca pun sebenarnya soalan kebat ni boleh jawab. Kita boleh jawab sebab dia menggunakan berasaskan kemahiran berfikir. Selagi mana kita boleh fikir, insya-Allah akan ada jawapan, akan ada markah. Okey. Baik. Okey, kita berkenalan dengan bidang dalam pendidikan Islam. Kita dah sebut tadi pun, anak dah tahu okey Al-Quran, kemudian ada hadis, ada akidah, fiqh, sirah dan akhlak Islamiah. Okey, dan kesemua bidang-bidang ini rasanya mungkin semuanya dah ataupun hampir habis dah sukatannya kan. Kita dah di hujung dah ni. Okey. Dan tadi kalau kita tengok pun bidang sirah inilah yang menjadi kata kesukarannya. Tak apa, kita tengok nanti macam mana. Okey, kita lihat bidang Al-Quran. Antara tajuk yang ada, okey, mukmin yang bertakwa, memohon kebahagiaan hakiki, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Penguasa mutlak. Indahnya tajwid. Okey, tajuk-tajuk yang awal ini adalah berkait dengan ayat tilawah ataupun ayat bacaan dan juga ayat hafazan di situ. Okey. Dan sambungan lagi, masih lagi dalam bidang Al-Quran. Okey, adanya segala puji bagi Allah. Okey, kemudian iblis dan syaitan yang durjana, sabar menghadapi dugaan kehidupan, makanan halal lagi baik. 4 ayat yang terakhir ini berkaitan dengan ayat kefahaman. Yang mana kalau dalam soalan PT3, di sinilah akan ada ayat kefahaman diambil daripada tajuk-tajuk ini. Okey. Okey. Saya pilih antara tajuk yang ada dalam tilawah ni. Okay. Contohnya tajuk segala puji bagi Allah berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Okay, yang mana memang kita baca hari-hari. Dalam sehari kita baca 17 kali dalam solat kan. Okey. Jadi mari kita sama-sama dengar maksud surah Al-Fatihah ni. Kita dah belajar tajuk ni sebenarnya. Saya yakin anak dah belajar. Tapi kita sambil kita belajar tu kita nak tengok macam mana maksud Al-Fatihah ini dialunkan dalam nasyid lah. So tak pasti dengar ke tak? Sekejap. Kita dengar ni rasanya. Sekejap Lain tak berapa kuat sekejap Dengan nama Allah. Kejap dia tak Ustazah share window tadi. Sorry. Sekejap saya tutup dulu. Okey. Siapa yang dah ingat maksud surah Al-Fatihah? Cuba bagi Saya tahu. ingat tadi. Siapa nama tu? Muhammad apa? Nabil ke apa? Nabil Ya. Ingat tak? Saya ingat surah Fatihah. Saya ingat Ustazah. Bagus. Saya Alhamdulillah. ingat. Jom kita sama-sama ikut. Okey, boleh nampak ke? Tadi tengah running.
Boleh dengar ke? Boleh nampak tak? Tak nampak ni Ustazah. Tak ada. Tak nampak ya? Tak dengar Ustazah. Tak dengar. Dia tak keluar kan? Macam mana ya? Dia tak keluar langsung. Sama-sama. Saya dah share yang tu dah tu. Sekejap. Macam mana dia boleh tak keluar? Sorry. Minta maaf. Boleh ke? Boleh nampak ke? Tak ada eh? Belum. Tak nampak. Tak nampak lagi berdengar. Tak nampak tapi dengar eh? Ya. Dah buka pula jalan mereka yang sesat. Segala Okay, boleh ikut sama-sama. bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hayat kepadamu, ya Allah, hari menyembahmu. Ya Allah, hayat kepadamu, kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang tak punyakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey, jadi itu adalah maksud ataupun terjemahan daripada surah Al-Fatihah yang mana menjadi sebahagian daripada sukatan kita, iaitu di bawah tajuk segala puji bagi Allah. Jadi katalah anak-anak dah memang baca tajuk tu, okey, masih lagi tak dapat menguasai tajuk tu dengan baik, sebenarnya kalau dapat ulang nasyid tadi banyak kali, insya-Allah boleh membantu untuk kita ingat dan faham surah Al-Fatihah. Okay, kenapa perlu untuk kita faham betul-betul maksud surah Al-Fatihah ni? Sebab apa? Supaya dapat membantu kita untuk antaranya khusyuk dalam solat sebenarnya. Sebab sebagaimana yang kita tahu, surah Al-Fatihah ni menjadi rukun dalam solat. Sebab itulah kita kena cuba sedaya upaya untuk setiap ayat yang dibacakan dalam surah Al-Fatihah ini kita faham dengan baik. Mudah-mudahan bila kita sambil kita baca, kita boleh ingat supaya hati kita ni tak fikir ke lain lah tengah semayang tu. Maknanya kita baca, mulut kita menyebut, hati kita menyatakan maksudnya, memahami maksud dalam surah Al-Fatihah ini. Okay? Baik. Jadi tajuk yang kedua yang saya pilih dalam bidang Al-Quran ini adalah tajuk makanan halal lagi baik. Makanan halal lagi baik. Okey, antaranya dalam tajuk ni kita akan belajar ciri-ciri makanan halal. Makanan halal ni sangat penting. Sebab kita hari-hari makan. Melainkan bulan puasa lah siang kita tak makan kan. Hari-hari kita makan. Jadi pastikan makanan yang masuk ke mulut kita tu adalah makanan yang halal dan baik. Okey, dalam tajuk ni kita tahu apa maksud makanan halal, apa maksud makanan haram. Okay, kemudian apa akibat mengambil makanan yang haram. Okay. Kemudian perbezaan ciri makanan yang halal dengan makanan yang haram. Bila kita belajar sepatutnya kita boleh beza dan jangan sekali-kali lah kita terlibat dengan makanan-makanan yang haram. Okay. Nampak? Kenapa belakang Ustazah ni dekat slide ni? Siapa yang tak makan lagi mungkin nampak lapar ni. Salad Ustazah. Salad kan? Salad ni antara makanan yang sihat lah. Okey, antara ciri-ciri makanan yang baik. Bersih, berkhasiat, seimbang.
mengikut keperluan. Dia bukan sedap semata-mata. Tu kena ingat. Jadi makanan yang baik ni, yang paling penting inilah dia ciri-cirinya. Bukan kata sedap tadi, sebab sedap ni dia di mulut je. Lepas tu kan tak ada benda dah lah. Jadi pastikanlah kita pilih makanan yang berkhasiat, makanan yang bersih, makanan yang seimbang, dan juga mengikut keperluan. Ya, sebab kita sekarang ni bila di rumah ni ber-PDPR ni memang tak ada kerja lain lah, kejap makan kan. Jadi pastikan kita jaga juga kesihatan kita. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Dalam kita nak memilih makanan, pastikan ada logo halal JAKIM ataupun mana-mana logo yang diiktiraf oleh JAKIM. Maknanya jangan pakai redah je lah. Cek dulu. Cek dulu. Kita sama ajak juga adik-adik kita. Ajar mereka nak makan apa, mesti cek dulu. Ada halal tak? Halal JAKIM tak? Tak ada halal JAKIM, ada tak halal-halal yang diiktiraf lah. Kalau sekadar tulis tangan je, maknanya mungkin kita khawatiri kehalalannya. Bila ada perkara yang mencurigakan, dia akan jadi perkara tu ataupun makanan tu makanan yang syubhah, yang kita kena tinggalkan. Jangan dekat dengan perkara-perkara yang syubhah. Pasti kita yakin betul-betul halal, barulah kita telan, barulah selamat. Okey. Baik, kedua, ya. Ada soalan ya? Nanti lepas habis ni boleh tak usah share slide tu? Slide apa ni? Slide ni? Slide yang saya tunjuk ni? Ya, sir. Siapa yang bertanya ni? Siapa? Muhammad apa tadi? Muhammad Qayyum, sir. Muhammad Qayyum. Okey, baik. Baik, yang kedua, kita pergi pada bidang hadis. Okey, dalam tajuk hadis, dalam bidang hadis, kita akan belajar tentang hadis sumber hukum. Kemudian ada tajuk ikhlas dalam kehidupan serta jihad dalam Islam. Okey, untuk makluman, dalam bidang hadis ni kita akan belajar 2 sahaja hadis Nabi untuk setiap tingkatan. 2 tingkatan 1, naik tingkatan 2 pun 2 hadis lagi, naik tingkatan 3 2 hadis lagi, tingkatan 4 pun lagi 2, tingkatan 5 pun lagi 2. Jadi sebenarnya kalau untuk bidang hadis ni, kalau kita nak nak fokus ke peperiksaan lah, kalau sebelum-sebelum ni memang insya-Allah kita boleh kuasai dengan baik. Sebab hadis tu tak banyak. Jadi bila kita dah tahu hadis tu tak banyak, kuasai betul-betul lah. Dia tak akan pergi tajuk lain lah. Kalau periksa awal tahun selalunya hadis yang pertama, ataupun tengah tahun hadis yang awal. Kalau periksa akhir tahun selalunya hadis yang kedua. Sebab dia ada 2 saja. Okey. Dia tajuk hadis ni dia tak ada masalah sangat sebenarnya. Biasanya kalau hadis ni dia akan tanya awal-awal tu adalah beberapa maksud kalimah, maksud perkataan dalam hadis. Tapi selalunya kalau soalan nak tanya tentang hadis ni, dia akan ambil perkataan yang hampir sama dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Okey. Okey, baik. Kita pergi bidang yang ketiga, bidang akidah. Okey, bidang akidah ni antaranya Islam agama fitrah, kemudian akidah Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat Allah ataupun nama Allah Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Nama Allah ada berapa semua sekali? Anak-anak. Ada berapa orang semua sekali? Ada berapa? 99 nama Allah, dan kita akan ambil 2 saja untuk tingkat 1 ni. Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Okey. Baik, seterusnya dalam bidang akidah, kita pilih satu tajuk ni, Islam agama fitrah. Dalam tajuk ni kita akan belajar ciri Islam sebagai agama fitrah, dan saya nak ambil ni poin penting dalam tajuk ni. 5 perkara ni. 5 perkara ni adalah ciri Islam itu dikategorikan sebagai agama yang fitrah berdasarkan 5 perkara ni. Okey, waqi'iyah, alamiyah, rabbaniyah, ukhrawiyah dan syumuliyah. Dan perkara ni ataupun biasanya sukalah ditanya dalam peperiksaan. Okey, baik soalan objektif maupun soalan yang bertulis. Jadi anak-anak kena ingat 5 perkara ni, jangan bertukar. Dan Sultan nak share juga, anda boleh ingat dengan kita ingat formula waras. Waras. Waras ni datang daripada mana? W waqi'iyah. Okey, W ni waqi'iyah. Okey. Sorry. Maaf. Okey, kemudian A ni alamiah. Okey. Kemudian R rabbaniyah. A kat sini dia ukhrawiyah. Tapi kalau nak U jadi macam warus macam tak kena kan, kita ambil A. A sebab ukhrawi ni samalah maksud dengan akhirat. Jadi kat sini kita ambil A pada akhirat. Dan S syumuliyah. Ingat waras, ingat 5 ciri Islam sebagai
agama fitrah. Untuk detail dalam tajuk ni, nak boleh tengok dalam buku lah. Misalnya nak kongsikan antara tips untuk kita ingat dalam fakta ni. Okey, seterusnya dalam bidang fiqh. Dalam bidang fiqh, apa yang kita nak belajar dalam bidang fiqh ni? Okey. Okey, antaranya ada tajuk konsep ibadah dan jenis hukum, bersuci asas kebersihan. Banyak tajuk dalam bidang fiqh ni. Suci daripada najis, istinja. Apa dia istinja ni? Siapa tahu apa dia istinja? Istinja tu buang air. Buang air? Ya. Macam mana kita nak menyuci? Ya. Okey, selepas kita berhadas lah. Okey, wuduk dan syarat kesempurnaannya. Maknanya bagaimana wuduk kita yang kita duk buat hari-hari tu sebenarnya sangat memberikan faedah kepada kita. Tapi dengan syarat kita buat betul-betul lah. Sebab apa? Kalau kita perhatikan, anggota wuduk ni sebenarnya antara anggota yang biasanya terdedah dengan kotoran. Contohnya macam muka kan, kita memang terdedah kan, kemudian tangan, semualah. Jadi sebab tu dah bila kita berwuduk sebenarnya menyucikan ataupun menjaga kebersihan tubuh badan kita. Okay. Kemudian mandi wajib. Mandi wajib kena pastikan kita mandi wajib dengan cara yang betul, sebab melibatkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau mandi wajib tak sah, solat yang kita buat selepas tu pun tak sah. Banyak lagi lah kesan-kesan selepas tu. Jadi pastikan kita mandi wajib dengan betul, dengan sempurna. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tajuk solat. Solat mercu kejayaan. Bagaimana? Kalau kita tengok tajuk pun, solat mercu kejayaan. Maksudnya orang yang solat sebenarnya dia merupakan orang yang betul-betul solat dengan baik, dengan betul. Antara ciri-ciri mukmin yang berjaya lah. Kan? Solat mercu kejayaan. Jadi kalau kita nak berjaya, nak cemerlang, pastikan kita jaga solat kita. Jangan tinggal solat, jangan lengah-lengah ke ibadah solat. Macam sekarang ni kita kat rumah sepatutnya tak ada masalah untuk solat di awal waktu kan. Kalau kita di sekolah mungkinlah ada kelas dan sebagainya. Kalau kita kat rumah ni sepatutnya tak ada alasan dah. Okay, jaga solat, insya-Allah kejayaan bersama dengan kita. Insya-Allah. Okey, dalam tajuk solat mercu kejayaan ni ada beberapa perkara. Okay, pertama maksud solat. Kemudian syarat wajib dan syarat sah solat. Semua ni anak-anak dah belajar pun masa sekolah rendah sebenarnya. Kan? Kemudian perkara yang membatalkan solat. Lepas tu rukun solat. Kemudian akibat meninggalkan solat dan kelebihan solat dari sudut sains. Sebenarnya dua-duanya ada video, tapi tadi bila tengok yang saya share tadi dia ada masalah, jadi saya tak share kat sini lah. Okay. Dia sebenarnya kalau kita tengok solat ni dari sudut sains, setiap rukun dalam solat tu sebenarnya ada hikmah dan mendatangkan kelebihan kepada orang yang menunaikan solat. Contoh saya nak ambil satu je. Dalam banyak-banyak rukun solat ni kita ambil sujud. Sujud kan. Okay. Sujud ni sangat dia satu kata apa? Bila kita sujud ni kita merendahkan kepala kita sehingga ke lantai lah. Kita sujud kan. Maknanya kita kat situ kita kena sedar diri yang kita ni seorang hamba. Hamba Allah. Di situlah sebenarnya saat hamba paling dekat dengan Tuhannya. Ketika kita sujud. Dan kalau ikut sains, dari segi sains pun sebenarnya waktu kita sujud lebih-lebih lagi sewaktu sujud dalam solat subuh. Di awal pagi kita bangun pagi dalam keadaan kita segar nak solat subuh ni. Bila kita sujud itu dipanggil apa? Oksigen. Oksigen akan memenuhi ruangan otak kita ni bila kita sujud tu dengan lebih baik. Dia kat situ mendatangkan kesihatan, kesegaran kepada tubuh badan kita. Sebab dalam keadaan biasa, bila kita dalam keadaan berdiri tegak ni, oksigen nak sampai ke otak tu dia ambil masa lah. Tapi bila kita di awal pagi, kita sujud, dalam keadaan kita sujud yang betul lah, cara yang betul, bacaan dengan betul, itu akan membantu oksigen tu sampai ke otak dalam keadaan yang baik. Sebab itulah sebenarnya setiap rukun solat itu, tak kira walaupun contoh yang kita selalu pandang ringan kebanyakannya, tomak ninah. Apa dia tomak ninah? Cuba jawab sikit, apa dia tomak ninah? Berhenti seketika. Kan, berhenti seketika. Dalam keadaan berhenti seketika itu ataupun tomak ninah tu sebenarnya antara saat yang kita panggil apa? Ketenangan. Ketenangan dalam solat. Itu kalau orang yang solat tanpa tomak ninah, solat tu dia akan nampak cacat, nampak tak sempurna, nampak kelam kabut.
Dan so tengok ada pesan guru Ustazah, dia ada sebut solat, orang yang solat dalam keadaan kelang kabut, tak tenang, nak cepat dan sebagainya, sebenarnya itulah menggambarkan kehidupannya di luar. Solat yang huru-hara, kehidupannya huru-hara. Solat yang tak tenang, kehidupannya pun tak tenang. Sebab itulah kita ikut betul-betul rukun solat, baca dengan baik, baca dengan tenang, tempat yang kena tamak ninah dengan baik, insya-Allah. Dan solat itu sebenarnya memberi kerehatan kepada kita. Okey. Jadi jangan rasa kita terbeban. Terbeban ataupun rasa susahnya nak sembahyang ni. Okey. Dan solat itulah saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu taala. Dengan solat itulah kita boleh mengadu dengan Allah. Apatah lagi kalau kita boleh bangun di pertengahan malam. Di waktu orang lain sedang tidur. Itulah dipanggil saat eksklusif kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rebut peluang tu untuk bangun di pertengahan malam. Okey, itu dia solat. Okey, bidang sirah. Ini bidang yang dikatakan sukar tadi. Okey. Pertama dalam tajuk ni untuk tingkat 1, kita akan belajar riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita nak menyambut Maulid Nabi Rabiul Awal. Okey, yang kedua era masyarakat jahiliah ketika zaman sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ialah tentang Khulafa Ar-Rashidin. Perjuangan ke Khulafa Ar-Rashidin. Siapakah dia Khulafa Ar-Rashidin ni? Siapa tahu? Khulafa Ar-Rashidin itu sahabat-sahabat Nabi yang telah menjadi pemimpin. Memegang jawatan pembinaan kerajaan Islam selepas kewafatan baginda. Betul. Hebat. Jawapan tepat tu. Okey, pemerintah Islam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin ni hanya wujud ataupun adanya selepas kewafatan Nabi lah. Semasa adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak disebut sebagai Khulafa Ar-Rasyidin, dan mereka ini terdiri daripada sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Ustazah. Ya. Kalau yang lepas Saidina Ali tu, kenapa tak dikira sebagai Khulafa Ar-Rasyidin, Ustaz? Okey. Nanti anda naik tingkatan 4 dan 5 nanti untuk KSSM, anda akan belajar kerajaan-kerajaan Islam selepas Khulafa Ar-Rasyidin. Dia ada kerajaan Abbasiyah, ada kerajaan Umayyah, ada kerajaan Uthmaniyah. Masih lagi kerajaan Islam tapi namanya diubah kepada nama-nama tadi bergantung atau berdasarkan pengasasnya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi lah untuk tingkatan 4 dan 5. Okey. Baik, seterusnya. Okey, ini dia tajuk Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, ada 4 khalifah ini. Okey. 4 khalifah ini Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, yang keempat Ali bin Abu Talib. Dan keempat-empat ini adalah sahabat Nabi SAW dan juga ahli keluarga Nabi SAW. Okey. Baik, dalam tajuk ini dari segi awalnya kita akan tengok inilah dia riwayat hidup. Kena kenal dulu siapa mereka ni. Tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita akan kenal apa nama penuh secara ringkas lah. Tempat lahir, tahun lahir, keturunan, apa nama ibunya, gelarannya, tarikh wafatnya. Okey, selain daripada riwayat hidup, kita juga akan sama-sama belajar tentang sifat peribadi. Apakah kehebatan sahabat-sahabat Rasulullah ini dan sumbangan mereka dan akhirnya sampai pada kita lah sumbangan mereka dalam menyebarkan dakwah Islam. Okey. Antara yang menarik sebenarnya dalam bidang sirah ini, contoh kita belajar tentang Khulafa Ar-Rasyidin ni, kalau perhatilah kalau kita perasan keempat-empat khalifah ini, mereka ini tempat lahirnya di Makkah. Di Mekah. Jadi petang ni saya nak ajak anak-anak semua. Saya rasa kalau klik kat sini tak keluar. Kejap cuba. Memang tak ada. Kejap saya kena stop dulu yang ni. Sorry. Okey, kita petang ni nak jalan-jalan ke Makkah, ke Masjidil Haram. Okey, saya dah share. Sekejap, ambil masa sekejap kot. Dah keluar ke? Belum? Keluar. Dah?
Okey, nampak tak? Kita berada sekarang ni di peta dunia. Peta ni kita nak berjalan ke Mekah. Sebab kita tak boleh nak pergi secara fizikalnya, kita pergi dengan alam maya lah. Okey. Okey, walaupun kita belajar tadi di dalam tajuk sirah tadi, kita nak ambil sikit je sebenarnya tempat lahir mereka, sahabat-sahabat Rasulullah di Mekah. Okey. Jadi peta ni kita nak jalan ke Masjidil Haram. Kita nak bawa anda semua ke Masjidil Haram. Kita tengok dari pandangan satelit Okey. Kita jalan sekejap. Tunggu sekejap. Ambil masa. Mungkin lain Ustazah tak okey sangat kot peta ni. Okey. Nanti anak-anak boleh explore sendiri. Okey. Kita sama-sama nak turun ke Makkah. Kita bawa, mana map kita ni. Jalan. Turun ke Masjidil Haram. Sekejap dia masih lagi menunggu tu. Okey. Oh, dia duduk dekat sini, dia jatuh di sini. Okey, kita pusing-pusing. Okey, ni kawasan di Makkah lah. Okey. Sepatutnya saya nak bawa ke area Kaabah tadi. Ni jam. Jam besar di Makkah ni. Okey, kalau siapa yang tak pernah. Saya tahu nama dia. Apa nama dia? Nama menara Al-Burj Baik Clock Tower. Ya, betul. Antara arkitek yang mencipta ataupun yang sama-sama terlibat dalam pembinaan menara ini adalah rakyat Malaysia sendiri. Tapi saya minta maaf tak ingat nama arkitek tu. Okey, jadi ni pemandangan di Makkah lah. Walaupun kita tak dapat nak pergi secara badan kita ke sana, kita jalan-jalan petang ni ke sana. Okey. Sekejap. Kita cuba nak bawa ke kawasan Kaabah tu. Sekejap, kita scroll dekat sikit kot. Okay, kita nak santai-santai je petang ni nak jalan-jalan je. Jadi kalau selepas ni anda belajar je berkaitan dengan tempat yang mungkin kita tak pernah sampai, Alhamdulillah kita dah sampai ke depan Kaabah. Okay. Jadi gambar ni dia ambil tahun 2020, Februari 2020. Jadi masa tu awal-awal lah sebelum COVID merebak dengan ni. Ketika itu masih ada lagi jemaah. Jadi kita boleh lihatlah suasana di Kaabah di situ. Okey. Jadi mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk sampai ke tanah suci Kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Okey. Tu ada Muhammad Nabi Al-Burj Baik Clock Tower jam tu. Okey. Ustazah, Ya saya. kenapa diorang pakai mask Ustazah? Ya masa tu kali kan kes pertama di hujung 2019 kan, kes COVID kan. Jadi kat situ dah ada dah langkah-langkah penjagaan tu. Tapi belum ditutup sepenuhnya lah. Sebab tu masih ada lagi jemaah. Construction tu dah siap ke belum Ustazah? Masih ada lagi, tapi ada yang dah siap ni. Masih ada lagi construction tambahan yang lain lah. Tapi yang kita tengok ni ada yang dah siap, tapi masih ada lagi yang diteruskan. Okay. Baik, okay, saya stop dulu yang ni. Kita nak pergi kepada yang berikutnya. Kejap Okey. Kita dah tadi bidang sirah. Kita tinggal satu lagi bidang akhlak yang terakhir. Okey, bidang akhlak Islamiyah. Okey, tak keluar lagi kan? Okey. Dalam tajuk akhlak, antara yang ada dalam sukatan kita, yang pertama, akhlak terpuji hiasan peribadi. Pentingnya kita menjaga akhlak. Akhlak ada dua jenis. Siapa tahu apakah jenis-jenis akhlak? Ada dua. Satu, akhlak mahmudah. Lawan dia apa? Mazmumah. Yang keji lah. Okay. Yang kedua, tajuk amanah, tonggak kesejahteraan. Yang ketiga, ilmu cahaya kehidupan. Dan yang keempat, maruah diri, cermin peribadian. Jadi tajuk akhlak ni sebenarnya sangat menarik sebenarnya sebab dia berkait dengan kehidupan kita. Mengajar kita bagaimana untuk jadi Muslim yang sejati, Muslim yang baik, Muslim yang berakhlak, kena ada sifat amanah. Muslim yang sejati, mukmin yang sejati, kena ada ilmu. Barulah kita akan dihormati, disegani. Dan sudah pasti kita mesti menjaga maruah diri kita. Okay.
Okey, sekarang ni kita nak pergi pada cabutan bertuah. Ustazah nak tulis sekejap. Masuk bagi dulu. Okey, sekejap Okey. Setakat ni yang dah isi tengah pusing-pusing lagi, sabar-sabar. Macam mana sekarang ni dalam PDPR? Okey semuanya? Okey. Okey je. Okey je. Okey. InsyaAllah tak lama lagi tu bolehlah ke sekolah doa-doa lah supaya kita boleh bersemuka. Sekejap line Sultan kita tak kuat pula lah ni. Dia tengah running lagi nak keluar nama ni. Sekejap. Okey. Okey, saya harap semua dah isi. Okey. Ada sabar. Mana tadi? Okey, baik. Dalam pendidikan Islam setakat ni lah yang anda belajar di sekolah dan dalam situasi PDPR ni selalunya kalau dalam peperiksaan tu soalan yang macam mana yang rasa susahnya nak jawab ataupun kita kata macam mencabarnya soalan macam mana Of selalu? course lah, kebat lah. Kebat ya? Apa yang susah di kebat tu? Dia macam perlu ingat mula-mula ada isi, huraian lengkap serta kesimpulan. Kena ingat macam BM tau. Macam BM juga sebab dia kena buat karangan macam pendek sikit kan, ada karangan lah kena menulis. Nama dia sejarah. Betul. Jadi sama je dengan pelajar Ustazah pun kalau tanya biasanya soalan kebat tu lah yang macam rasa susah sikit. Okey. Nanti kita akan tengok yang kebat. Okey, Ustazah tengah pindahkan nama. Dia lambat sikit lah petang ni. Sebab kat sini pun macam mendung ni. Risau je line ni. Harap semua okey. Itulah Ustazah tak sangka juga calon ramai sekolah ni. Terkejut Ustazah bila tahu jumlah calon. Tapi tahniah anak-anak semua walaupun sesi petang tapi boleh hadir dengan baik. Okay. Ada yang kata dekat rumah saya dah hujan. Okey. Tak apa. Cabaran kita dalam belajar. Ni tak keluar lagi ni. Okey, Ustazah stop dulu yang ni. Kita pergi pada roda yang nak memutar cabutan bertuah kita. Okey. Baik. Okey, sabar. Ustazah kena share. Takut keluar suara. Okey, harap-harap ada audionya. Okey, anda boleh nampak ke roda sebesar ini, roda yang ada 136 nama yang dah isi tadi? Tak nampak Ustazah. Tak nampak lagi. Nampak lagi Berapa Ustazah. suara? Nampak juga. Ustazah kopi awak nampak ke tak nampak Okey. Baik. Okey. Ustazah akan pusing. Oh, tapi tak dengar kan? Sekejap. Tak nampak lah Ustazah. Nampak Okey. Ustazah tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Kenapa dia tak keluar kat situ? Suara je Allah. Sekejap, salah cuba share. Sepatutnya dia akan nampak yang share tu. Sabar. Ni masalah bila share ni kadang ada problem kat situ. Ada masalah audio. Dan sorry maaf kejap Saya cuba share lagi sekali. Mungkin lain saya rasa ni, masalah lain juga ni. Sebab
Okey. Dapat ke? Tak nampak lagi. Nampak, tak nampak lagi. Dia present. Tapi Tak nampak. nampak lagi. Hilang sejenak. Hilang sejenak. Allah hai. Nampak Mana nak Ustazah. buat soalan masalah lain ni. Sebab dah kali kan dah share dah ni. Masih tak nampak ya? Allah hai. Macam mana kita nak buat soalan ni? Tak nampak ya? Dengar lagu. Dengar lagu. Dengar lagu. Dengar lagu. Suara sedap. Dengar lagu. Allah hai. Tak bestnya awak tak nampak. Okey. Okey, kalau ikutkan kat sini nama yang keluar. Tapi Ustazah nak show jugalah. Tak best lah tak nampak. Kejap Kalau ikutkan Ustazah dah present dah ni. Tapi dia Apa tak nama yang Azam keluar? memang Ustaz? dah present tapi tak nampak je. kan? Kenapa tak nampak Apa nama yang keluar? Ustaz? Lain ke? Kejap Ustazah, Ya, ya. nama siapa yang keluar? Nama yang keluar ialah Nur Akilah binti Azlan. Ada tak dalam meet kita hari ni? Nur Ada Akilah. kot. Ada ke tak ada? Ada ni. Dia betul dengar. Ada. Kalau ada cakap saya ada. Ada tak? Nur Akilah Azlan. Nur Akilah binti Azlan. Ada tak? Ada? Ada, Akilah. Sebut. Ada. Okey Akilah. Kalau ada, okey nanti PM Ustazah dekat Telegram. Ustazah dah letak Telegram Ustazah dekat ruangan chat tu. Jumpa tak? Huda Rahmat 81. Nanti PM Ustazah Akilah Akilah Azlan. Boleh Akilah? Okey, Ustazah cuba stop dulu, Ustazah share semula. Macam tak best kalau awak tak tengok. Kejap kita cuba lagi sekali. Baru ada satu jadi ada 4 lagi cabutan bertuah. Sabar. Kita cuba lagi sekali untuk share. Itu dah share kat sini. Sekejap masih tak keluar lagi kan? Tapi aku dah dapat beli. Masih tak ada Masih belum keluar apa-apa Dah keluar saja. Nampak sudah. Nampak cikgu. Dah nampak, dah nampak. Nampak. Nampak? Tak nampak. Tak nampak. Nampak cikgu. Nampak. Nampak Okey, Ustazah. nampak dah kan? Nampak Ustazah. Nampak dah. Okey. Kita putar kali Nampak. kedua. Okay, Alhamdulillah. Doa banyak-banyak. Moga-moga anda yang bertuah. Siapakah dia? Masya Nazifah. Ada Masya? Masya ada tak? Maujud. Ada. Ada ke? Masya ada tak? Ada. Dari sini nampak ni. Ada. Angkat tangan lah tu. Okey. Ada Okey. Tahniah Masya. Nanti PM Ustazah di Telegram Ustazah. Okey, tu Ustazah sharekan Ustazah punya Telegram. Kalau tak sempat pun nanti tanya dengan Ustazah Maimunah je. Macam mana nak PM Ustazah Okey. Ya, Ustazah pun ada catatan. Nanti PM je Ustazah, takut Ustazah terlupa. Okey. Masya Nazifah binti Muhammad Syahril. Okey. Kita pilih seorang lagi sebelum kita teruskan. Boleh? Okey, anda dah bersedia? Bismillah. Sedia. Sedia Kita tengok Ustazah. siapa yang keluar. Muhammad Iqbal bin Abdul Hafiz. Ada Iqbal? Ada tak Iqbal petang ni? Iqbal ada? Kalau ada sila menyaut. Okey, ada dekat chat. Okey, ada. Okey, Iqbal boleh PM Ustazah Okey, tahniah Iqbal. Okey. Baik. Jadi kita sambung dulu. Ini kita stop dulu. Okey. Sambung kita punya pembelajaran lah. Pembelajaran santai-santai kita petang ni. Okey. Sekejap.
Okey. Baik, kita pergi pada yang berikutnya. Kita nak tengok bentuk soalan pula. Okey, bentuk soalan. Okey, sekejap. Tak keluar lagi kan? Sebab petang ni pun nampak mendung, mungkin line mengganggu juga. Okey. Baik, untuk bentuk soalan dalam pendidikan Islam ini, kalau PT3 kod bagi pendidikan Islam ni 45. Kod 45 lah. Okey. Baik. Kita tengok pada ujian bertulis, okey. Walaupun saya sebut di awal tadi kita ditangguhkan untuk PT3 ni. Kita tengok jugalah betul-betul soalan. Okey, ada bahagian A, B, C, D dan E. Wajib jawab semua, tak ada pilihan. Jumlah markah 100 markah dan tempoh menjawab 2 jam. So saya yakin samalah macam yang dah jawab sebelum ni. Okey, untuk bahagian A ada 20 soalan objektif. Soalan objektif. Kebanyakannya akan rasa seronok ataupun rasa senang bahagian A ni. Tapi sebenarnya ni dah tak habis kat Tisha. apa benda tu? Sebenarnya bila soalan objektif ni, dia sebenarnya kalau kita salah, dia akan jadi salah lah. Sebab tu dia kalau macam katalah kebat tadi tu, yang rasa susah tu, walaupun susah tapi selagi mana kita menjawab dan jawapan tu ada yang boleh diterima, sebab kebenaran berfikir ni dia akan luas, jawapannya akan jadi bagai-bagai, berbagai-bagai contoh jawapan. Kat situ sebenarnya peluang tak dapat markah lebih lagi berbanding dengan soalan objektif ni. Soalan objektif, awak salah hari soalan tu, memang akan kosong lah markah kat situ. Okey. Dan merangkumi semua bidang daripada Al-Quran hinggalah akhlak Islamiah. Jadi semuanya kita kena belajar. Okey. Okey, bahagian B ada soalan subjektif 20 markah, wajib jawab semua. Dan bahagian B ni ada soalan daripada bidang Al-Quran dan juga hadis serta menjauhikan teks ataupun perkataan. Okey. Jangan risau soalan jawi ni kalau rasa macam tak pandai tulisan jawi, jangan takut. Markahnya memanglah tak banyak, 4 markah saja. Tapi penting untuk kita jawab juga sebab 4 markah tu dia boleh menjadikan antara A dan B, antara B dengan C kan. Setiap markah tu sangat bernilai dalam peperiksaan. Okey, seterusnya bahagian C sama je, cuma dalam soalan diuji dalam bidang akidah. Kalau bahagian B tadi Quran dan hadis. Okey, bahagian C bidang akidah sahaja. Bahagian D bidang fiqh sahaja. Okey, bahagian E sirah dan akhlak. Jadi yang rasa takut rasa susah bidang sirah tadi jangan bimbang, sebab soalan bidang sirah ni markahnya tak terlalu besar. Walau bagaimanapun kita kena tahu dan kena belajar, kita kena kuasai jugalah. Okey, sebab dia soalan sirah ni bukan sekadar dekat bahagian E saja, dekat soalan objektif yang bahagian A 20 tadi pun ada. Ada soalan objektif. Ada soalan sirah. Okey. Okey, contoh soalan bahagian A. Okey. Ini kita nak jawab sama-sama Cuba. Apakah faedah mempelajari ilmu tentang makhraj huruf? Siapa boleh tahu? Siapa boleh Dapat bagi? membaca Al-Quran dengan lancar. Jawapannya B. Dapat membaca lancar. Elok lah tu. Okey, bagus. B. Okey, hebat-hebat semua ni. Okey, seterusnya. Hukum membacanya sunat pada awal surah kecuali surah At-Taubah. Apa tu? Basmalah. Basmalah, B. Kita ke? Ada kat pun ramai. B. B. Betul-betul. Bola. Lah yang ketiga. Najis ... Ialah najis berat. Apa jawapan dia? C. Mualazah. C. Mughallazah. Bagus. Mu'annasah tu apa? Mughallazah. Najis berat. Ustazah, Ya. Mu'annasah tu apa? Najis berat. Mu apa? Mu'annasah tadi. Itu pengganggu jawapan je. Pengganggu jawapan je, jangan risau. Okey, nombor 4. Maklumat di atas menunjuk kepada siapa? Siapa tahu? Sayyidina Umar Al-Khattab. Anda yakin? Umar C tak. B. B. C. Okey. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni khalifah yang keberapa? Kedua. Bagus. Okey. Soalan yang kelima, contoh. Apakah akibat tidak menjaga maruah diri? D.
D. Masyarakat yang porak-poranda. D. Jadi, mereka yang tak kuat. Itu contoh-contoh soalan objektif atau bahagian A. Okey, kita pergi contoh soalan bahagian B, C, D dan E. Okey, contoh soalan pertama ni. Firman Allah SWT, dia akan bagi satu ayat kefahaman dan ayat kefahaman ni dia tak akan bagi terjemahan. Dia akan bagi ayat saja, tapi jangan bimbang. Kalau tak faham pun ayat ini, dia akan ada penerangan di bawah ni. Ayat di atas menjelaskan tentang tuntutan memakan makanan yang halal lagi baik. Belum ada lagi soalan ni. Okey, ni baru penerangan dan barulah ada soalan. Okey, contoh soalan padankan potongan ayat dengan maksud yang betul. Okey, halalan thayyibah. Apa maksud dia? Halal Yang halal lagi baik. Lagi baik. Sebab tu saya kata tadi, walaupun kita tak menguasai bahasa Arab sepenuhnya, tapi soalan-soalan yang diajukan untuk pengertian maksud ataupun kalimah ni, dia akan ambil perkataan yang hampir sama. Minta maaf. Yang hampir sama dengan bahasa halalan halal. Kan? Jadi dia hampir sama. Jadi pastikan kita teliti betul-betul perkataan tu. Cari perkataan yang hampir samalah dalam bahasa Melayu. Okey. Kemudian yang kedua, apa maksud dia yang kedua? Dan jangan salah kira langkah syaitan. Syaitan ada kat sini dalam bahasa Melayu pun syaitan juga. Okey, kan senang, tak ada yang susah pun. Dia ada belakang ada syaitan. Jadi syaitan lah. Belakang jawapan je. Depan tu ada wala, maksudnya dan janganlah. Betul. Okey. Sebenarnya tak susah pun pai ni. Semua boleh dapat A ni. logik. Okey, soalan C. Ni soalan Jawi. Okey. Soalan Jawi, percakapan yang lemah lembut melambangkan kepribadian mulia yang dimiliki oleh seseorang. Ia mempunyai banyak kebaikan pada diri dan orang lain. Ada setengah-setengah soalan dia minta kita jawikan seluruh petikan ni. Ada juga yang digariskan perkataan, tulis muda saja dalam tulisan Jawi. Okey. Jadi kalau nak tengok yang ni, saya bagi jawapan terus lah yang ni, percakapan. Okey. Yang kedua, melambangkan. Okey, yang ketiga kepribadian dan yang keempat kebaikan. Okey, untuk soalan Jawi ni, dia sebenarnya kalau kita biasa buka buku teks kita memang ada dalam tulisan Jawi, insya-Allah kita akan biasa jumpa huruf-huruf ataupun perkataan ni. Jadi tak ada masalah untuk kita menjawikan petikan. Okay, sebab kalau kita nak hafal formula-formula yang ada dalam DBP ni, sebab Jawi kita ni berasaskan ataupun dirujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Kalau kita nak hafal ataupun nak hafal nak cek satu-satu formula tu memang agak banyak lah. Jadi antara caranya kita biasakan guna buku teks tu. Buku teks tu dia kena jadi kawan rapat dengan kita lah. Nak periksa buku teks tu memang tak boleh tinggal. Walaupun sudah tahu ada setengah-setengah kita ni tak suka nak tengok tulisan Jawi kat buku teks tu. Susah nak ulang kaji lah. Macam lah ada buku rujukan lain kan. Tak salah untuk ada buku yang lain. Tapi sekali-sekali kena tengok juga buku teks. Terutamanya untuk soalan-soalan menjawikan. Okey. Soalan nombor 2 berkaitan dengan hadis Nabi. Okey, hadis ni berkaitan dengan sifat ikhlas. Sifat ikhlas. Okey, soalan pertama. Ahmad suka menceritakan kebaikan amalannya kepada kawan-kawan sekerjanya. Mana satu? Riak ke, sum'ah ke, ujub ke, ikhlas? Riak. Betul ke riak? Jom kita tengok. Tak dengar. Sum'ah. Riak. Sum'ah. Bukan Allah. riak. Riak dia ada jawapan. Sum'ah ni kat sini. Menceritakan kebaikan. Dia suka nak cerita kat orang supaya orang dengar. Sum'ah ni min kalimah asal daripada kalimah sami'ah, dengar. Dia dicerita kat orang, nak suruh orang dengar kebaikan dia tu. Dan bila orang dah dengar, orang akan puji, orang akan sanjung dia. Jadi kat situ nampaklah yang dia tak ikhlas dalam buat kebaikan. Okey. Yang kedua, ujub. Ujub Ujub sunat duha dengan yang untuk bangga. Ujub ni dia rasa dia takjub dengan diri dia rasa dia hebat lah. Dan bangga diri. Dia sebenarnya keempat-empat ni, ketiga-tiga ni dia lebih kurang. Sebab dia ada 4 kat sini, ikhlas ni yang berbeza lah. Ketiga-tiga yang lain ni dia berkaitan je. Okay.
Yang ketiga ni barulah riak dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Kan dia macam lebih kurang sama, tapi dari segi perkataan tu riak ni dia asal daripada kalimah ra'a, lihat. Dia buat satu nak seorang tengok. Kalau sum'ah ni dia cerita kat orang. Bila dia cerita tu kat situ dah orang puji dia, orang sanjung dia, kan. Dia ada beza sikit lah antara sum'ah dengan riak ni. Okay, dan yang keempat ni ikhlas lah. Okay. Tanpa mengharapkan balasan. Walaupun sebenarnya ikhlas ni lah yang paling susah. Ikhlas ni susah untuk kita nilai sebenarnya. Okay. Itu tajuk hadis. Okey, ni soalan nombor 3 ni tentang tajuk akidah. Nyatakan maksud iman dari segi istilah. Kalau soalan tanya macam ni, perhatikan hujung soalan tu, dia dah sebut dia nak fokus kepada istilah. Jadi pastikan kita bagi jawapan pun yang berkaitan dengan istilah. Jangan bagi dari segi bahasa sahaja. Okey. Okey, contoh jawapan. Iman dari segi istilah ialah kena lengkap, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota. Dapatlah 2 markah. Soalan maksud selalunya 2 markah saja. Okey. Soalan seterusnya, contoh soalan. Okey, soalan nombor 4 berkaitan dengan bidang fiqh. Pilih hukum yang betul. Okey, 4A. Apa hukumnya? 4A. Zulkifli sering berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Sunat. Sunat. Okay. Sunat. Sunat. Okay, B. Farid mencuci keretanya yang sunat. Harus. Sunat ada. Ada sunat. Jawapannya okey. Sunat cuci kereta. Okey, yang ketiga. Ainul mengaji solat. Wajib. Wajib. Pada makan petang. Wajib makan petang. Makro. Benci try. Itu dia makro. Betul tak Makro, salah. Makro. Apa pertanyaan Sebab apa makro? Sebab dia busuk. Nanti bila solat nanti diketuk. sendawa Dia busuk. makruh ni dia tak mendatangkan dosa lah. Tapi kat situ kalau kita tinggal perkara makruh ni dapat pahala. Lebih baik. Sebab kalau kita lihat bila nak solat berjemaah ni ada orang lain lah akan jadi tak selesa bila keluarnya bau-bau yang ni lah, yang tak menyenangkan. Banyak lagi lah petai, apalagi durian ke benda-benda yang kuat-kuat bau ni tak digalakkan lah. Kalau kita nak makan seeloknya kita tak berjemaah. Kan. Okey. Soalan nombor 5 berkaitan dengan bidang sirah. Okey, riwayat hidup Rasulullah. Apa nama sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muhammad bin Abu Talib. Abdullah. Okey. Bila soalan nama sebenar, jangan tulis nama je, seketul je tak mau. Mesti ada bin apa? Muhammad bin Abdullah. Katalah kalau soalan dekat atas ni, katalah riwayat hidup Umar Al-Khattab, dia dah letak ada Umar Al-Khattab, dalam jawapan kita kena tambah lagi lah Umar Al-Khattab bin apa. Jangan sama macam dalam soalan. Kalau kat sini Rasulullah SAW dia sebut, jadi nama sebenar Muhammad bin Abdullah cukuplah. Sekadar satu tambahan satu nama, nak tambah lagi pun boleh, lebih tak ada masalah, jangan kurang. Tapi kalau Muhammad saja salah. Salah sebab Muhammad ni ramai. Kawan-kawan kita Muhammad. Okey, bila tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Bos, okey, gelaran? Ustazah. Al-Amin. Ustazah. Saya, apa dia? Kalau tarikh lahir tu tukar jadi macam tahun Masihi. Boleh, tak ada. Tahun Masihi. Okey, soalan nombor 6 berkaitan dengan bidang akhlak. Okey. Di sini, saya nak ingatkan betul-betul. Mungkin lambat lagi dah untuk exam, tapi perlu ambil perhatian. Pastikan baca dulu soalan ke atas ni. Dia bagi tahu tandakan Y pada contoh akhlak mahmudah dan Z pada akhlak mazmumah. Jadi dalam jawapan ni mesti Y dan Z sahaja. Kalau kita tanda lain, X ke, P, Q ke ataupun tanda right, tanda pangkah pun salah. Jadi kena hati-hati. Kalau dia PQ lah. Kalau dia kata tanda right pangkah lah. Dia kena hati-hatilah. Okey, nombor 1. Y ke Z? Z. Okey, memandang ini tu akhlak mazmum. Z. Dua. Y.
Y, Y, Z. Z, Y. Why you lalai? Selalunya akan ada dua-dua, Y dan Z. Setakat Ustazah pernah menandanya, tak ada lagi lah semua Z ke ataupun semua Y, tak ada lagi. Mesti akan ada juga salah satunya antara Z dan Y. Okey. Baik, bentuk soalan. Okey. Ustazah rasa macam kena skip sikit. Ustazah nak ambil terus pada, sekejap pada kebat sebab kita pun tak banyak dah masa ni. Sekejap. Ustazah skip sekejap. Ustazah kepada kebat. Sekejap. Okey. Okey. Mudahnya menjawab soalan kebat. Okey, anda kata kalau dalam sesi kita ni anda tak faham ataupun ada apa-apa nak tanya lagi, untuk soalan kebat ni Ustazah ada juga sediakan video, jadi boleh ke channel Ustazah cari tentang kebat ni kalau rasa tak berapa jelas untuk sesi hari ni lah. Okey, dah nampak ke slide yang baru Ustazah share? Dah nampak Ustazah? Nampak Ustazah. Okey, baik. Mudahnya jawab soalan kebat. First kali dalam kebat ni kita kena betulkan minda kita, set minda kita. Senang sebenarnya. Senang soalan kebat ni. Jangan awal-awal lagi dah block. Soalan kebat ni payah. Jangan. Ubah cepat-cepat. Soalan kebat ni mudah sebenarnya. Okey. Ciri-ciri soalan kebat. Ni biasalah anda pernah dengar, mempunyai stimulus, dia ada gambar rajah ataupun dia mungkin ada penyataan sikit ke atas, ada carta pai ke, ada perkataan akhbar ke, statistik ke, selalunya untuk merangsang soalan tu. Okay. Kemudian ada pelbagai aras. Okey. Kemudian item tidak berulang ni selalunya kalau soalan tu dah keluar dalam exam, katalah dalam PT3, untuk next year dia tak akan ulang lagi. Sebab kebat ni dia sangat luas. Okay. Dia tak akan berulang dan biasanya dia melibatkan situasi sebenar. Sebab dia nak bagi pelajar boleh fikir. Jadi dia tak akan tanya yang pelik-pelik lah. InsyaAllah dalam situasi yang berlaku dalam kehidupan. Okay. Okey, soalan kebat. Okey, ada antaranya dia digunakan bagaimanakah. Bagaimanakah selalunya dia nak tahu cara ataupun langkah-langkah. Okey, kemudian kalau ditanya mengapakah, dia nak tahu apa dia? Sebab, punca, faktor. Kemudian ada juga soalan tanya hujah. Hujah ni ramai yang gerun lah. Ramai yang takut dengan hujah. Sebenarnya hujah tak ada apa pun. Boleh tutup je perkataan hujah tu. Dia nak tahu pandangan kita, nak tahu pendapat kita. Bila pendapat kita ataupun hujah kita ni, dia tak boleh nak kata 100% salah ataupun 100% betul. Jadi jangan takut untuk kita jawab soalan-soalan yang digunakan kata hujah. Sebab dia dah buka skop soalan tu lebih luas. Okay. Kemudian ada juga soalan dia tanya ramalkan. Ramalkan dia nak tahu kesan ataupun akibat ya. Kesan buruk ataupun kesan baik. Sesuatu yang akan berlaku. Ramalkan. Okey, itu antara bentuk-bentuk soalan kebat. Okey. Pertama sekali bila jumpa soalan kebat baca dengan tenang. Okey. Baca dengan tenang, kemudian jangan takut ataupun panik dengan soalan kebat. InsyaAllah anak-anak hebat semua ni tak ada masalah kan. Ikut arahan. Baca sampai habis, baca sampai habis. Jangan baca separuh jalan terus jawab. Kadang-kadang mungkin soalan tu di ujung. Okey. Kemudian ulang. Ya. Kan orang baca sedikit tu kononnya dia confident sangat, dia pandai. Itulah dia kan. Kadang-kadang dia akan jadi kececuai. Jadi baca sampai habis. Kemudian ulang baca. Kadang-kadang baca sekali tak faham. Biasa. Soalan kebat baca sekali tak faham tu biasa. Baca berulang-ulang kali. Sehingga kita faham apa kehendak soalan. Okey. Kemudian senaraikan isi. Kita dah faham dah soalan, senaraikan dulu. Conteng dulu kat tepi soalan tu. Apa dia isi-isi yang kita rasakan betul lah. Okay. Kemudian pilih isi mana yang paling senang untuk kita buat huraian. Mungkin ada banyak isi yang kita rasa logik untuk jawab soalan tu. Pilih mana yang paling senang buat huraian. Kemudian tulis jawapan mesti dalam bentuk perenggan. Kalau buat poin satu, dia tak menepati cara menjawab soalan kebat dengan betul. Dan last sekali jangan lupa untuk semak jawapan. Paling penting untuk semak jawapan sebab apa? Kadang-kadang ada antara kesilapan yang berlaku ketika menjawab soalan kebat ni, apa yang dah diberi dalam soalan, dia tulis balik dalam jawapan. Jadi bila kita semak balik, bila awak jumpa balik soalan tu, awak salin balik dalam jawapan kita, dalam jawapan masing-masing lah, jawapan itu tak akan bawa apa-apa markah.
Jadi rugilah kat situ. Sebab kita ulang balik apa yang disebut dalam soalan. Jadi kena hati-hati, semak balik jawapan. Okey. Okey, piramid kebat. Okey, teknik untuk piramid kebat ni. Okey, yang pertama, satu saja isi yang diperlukan. Jangan pening-pening, kita nak satu je isi sebenarnya. Okey. Yang kedua, isi tambah huraian. Maknanya layer kedua ataupun ayat yang kedua tu kena ada huraian. Jadi kalau kita dah senaraikan isi banyak-banyak tadi, kita akan pilih satu yang paling baik untuk jadi isi. Yang isi yang lebih-lebih dari yang kita senaraikan tadi tu mungkin boleh bantu kita untuk jadikan dia sebagai huraian. Kemudian baris yang ketiga, layer yang ketiga ni tambah pula dengan huraian lengkap. Dan last sekali tambah dan kesimpulan. Macam mana sahabat kita sebut tadi kan. Betul lah tu, semua dah faham betul lah tu cara nak jawab soalan kebat. Jadi bila kita semak jawapan, pastikan cukup 4-4 ni, insya-Allah dapat markah. Mudah je sebenarnya. Okey, panduan menjawab, isi 1 markah. Saya yakin semua orang tahu, satu jawapan saja saya sebut tadi. Huraian pun sama, 1 markah. Guna kata hubung. Ni yang biasalah, kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Banyak lagi ni, mana-mana yang sesuai je boleh. Kemudian huraian lengkap pun 1 markah. Gunakan kesan, faktor ataupun contoh, mana-mana yang sesuai dengan isi. Mesti berkaitan dengan isi yang kita dah nyatakan di awal tadi. Kemudian last sekali kesimpulan. Kena ada penutup lah. Kesimpulannya kita mestilah apa-apa dia agar. Jadi ayat dalam menjawab soalan kebat ni, okay, cara nak tulis dia. Yang pertama ni isi, ayat yang pertama. Ayat yang pertama, dia ada 3 ayat je sebenarnya untuk jawab soalan kebat ni. Isi tambah huraian. Dan kita titik. Maknanya ayat pertama lah. 1 ayat. Kemudian baris yang kedua, kita letak huraian lengkap. Sorry, ada typo sikit ni, huraian lengkap kat sini. Kesannya, kita guna kesan contohnya lah. Huraian lengkap di sini. Ni tutup titik yang kedua. Ayat yang kedua. Titik kedua tu maknanya ayat yang kedua lah. Dan ayat yang ketiga, kita letak kesimpulan. Jadi ini je lah format untuk menjawab soalan kebat. Senang je. Okay, isi huraian lengkap dan kesimpulan. Maaf saya tertinggal perkataan lengkap kat sini. Okey, jadi ada 3 ayat. 3 titik ni maknanya ada 3 ayat sahaja. Dan mesti ditulis dalam bentuk perenggan. Jangan buat point 1, point 2, point 3. Tak mahu Okey. Huraian ni kita sebut tadi. Saya biasa sebut kabus. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya ni. Kalau tak datang idea nak buat huraian, gunakan kabus. Okay? Kemudian huraian lengkap. Kesan, faktor dan juga contoh. Cara nak ingat dia KFC. Kan nak buat huraian lengkap kena ada KFC. Pilihlah mana-mana. Kita cepat chicken. Yelah tu. Okey, dan kesimpulan. Cara mudah untuk buat kesimpulan ni kita guna ayat pengajaran. Gunakan ayat berbentuk pengajaran. Contoh, kesimpulannya kita mestilah bersungguh-sungguh menuntut ilmu supaya berjaya dan cemerlang dunia dan akhirat. Jadi dalam kita nak buat ayat pengajaran ni mesti ada 3 elemen penting. Okay? Pertama, kena ada pendahuluan. Yang mana pendahuluan ni? Kita mestilah ni pendahuluan. Okay. Kemudian isi. Okay, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga kena ada huraian. P-I-H. Okay, kesimpulan kena ada P-I-H. Okay. Jadi Ustazah, Ya. untuk huraian dengan isi tak ada apa kan? Untuk huraian lengkap KFC, kesimpulan PIH. Betul. Okay, bagus. Okay, baik. Kesilapan, saya sebut sikit kesilapan, tak menjawab. Biasa jumpa tak jawab soalan kebat, tinggal kosong. Sayang hilang 4 markah tu. Ustazah. Ya. Kalau orang bila nampak kebat mesti nak skip soalan. Jangan skip soalan, rugi tau. Okey, tak ada isi. Ada sudah jumpa calon yang hanya menyalin semula soalan, ada juga. Ada yang dia ulang balik soalan banyak kali, kemudian dia mengarut-ngarut lah. Jadi sayanglah kat situ masalahnya sebab tak faham. Jadi kena baca banyak kali. Jangan putus asa. Tak faham sekali, baca lagi. Okay. Salin semula soalan pun sama juga. Ada yang mungkin agaknya dia dah tak ada idea betul, dia salin balik. Sedangkan dia rasanya saya yakin awak pun tahu kalau salin semula tak adalah markah. Tapi tak nak nampak kosong, salin juga. Kan? Dia tak ada markah, memang tak akan dapat markah. Okay, tak tulis jawapan dalam satu perenggan. Isi tu dah ada, huraian dah ada, tapi dia buat dalam bentuk dash-dash. Itu pun kesilapan juga. Dan yang keempat, dia tulis secara berasingan. Lebih kurang samalah. Tak tulis jawapan dalam perenggan, maknanya dia asingkan satu persatu. Itu pun tak menepati cara menjawab yang betul. Okay. Okey, ni contoh soalan kebat.
Ajaran Syiah merupakan ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Sebagai seorang murid, bagaimanakah cara anda menjauhkan diri daripada terlibat dengan ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam? Okey, memandangkan masa kita tak lama sangat dah ni, Ustazah bagi contoh jawapan terus. Okey, tapi Ustazah nak anda kenal pasti. Okey, di manakah isi? Daripada mana isi? Cuba bagi Saya tahu. akan mendalami ilmu agama. Ya, kesan. Di mana isi? Bermula daripada saya hinggalah Agama. agama. Okey, betul. Jadi isinya bermula dari segi dari saya ni. Mana tadi? Sampai agama. Okey, ini isi. Okey, seterusnya huraian daripada mana? Dapat sampai kehidupan. Okey, so sampai daripada supaya lah supaya ni akan terhubung sampai kehidupan. Okey. Saya dengar suara yang sama je ni. Yang lain-lain tak nak bersuara. Yang ketiga. Okey, huraian lengkap daripada mana? Saya dapat sampai sesat. Okey, so sambil daripada kesan kita guna KFC tadi dan kesan sampai ajaran sesat. Dan last sekali mudahnya ialah kesimpulan. Okey, last sekali lah kesimpulan kita ada PI dan H. P kita hendaklah ini P-nya. Kemudian I berpegang teguh sampai hadis, itu I. Dan last sekali agar sampai habis ni adalah huraian. Jadi PIH-nya cukup di situ. Dapatlah full maka penuh 4. Okey, sorry saya tak guna pen ni, guna mouse je. Okey. Jadi sebenarnya tak susah pun. Jangan rasa membebankan soalan kebat ni. Awak datangkanlah apa saja isi pun, insya-Allah dalam jawapan ataupun dalam skemanya dia akan buka. Selalunya akan ada mana-mana jawapan yang munasabah tu diterima. Jadi kena usaha untuk jawab. Jangan tinggal. Okey. Okey, baik. Kita okey. Last ni Ustazah mana? Ustazah pengurusi. Saya ada sediakan satu link quiz. Boleh kita teruskan ke atau macam mana dari segi tentatifnya? Boleh saya teruskan terus. Masa dah suntuk ni rasanya tak perlu kot buat soal jawab aja. Banyak sesi soal jawab je lah. Betul secara lisan je. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan ke? Tak ada Ustazah. Tak ada Ustazah. Tak ada. Kita akan stop pukul berapa ya Ustazah? Tak ada Ustazah. 4. Okey. Pukul 4 Kalau tak ada, saya rasa boleh kot saya nak sharekan untuk quiz ni. InsyaAllah tak lama. Okey. Semua anak-anak hebat ni, tak ada soalan lah. Semua tera-tera. Okey, saya dah sharekan link. Okey. Okey, di blue card tu anda boleh klik link tersebut. Boleh masuk ke? Pakai email sekolah ke? Mana-mana je boleh. Tengah loading. Okey, tak apa. Kat sini pun tak keluar lagi. Sekejap. Saya tak keluar lagi. Bila online ni kadang-kadang pengaruh line tu lah. Kalau line okey, insyaAllah cepat. Okey, saudara saya dah nampak. Kita nak main game secara live. Okey, anda boleh masuk ke link yang Ustazah dah bagi? Tengah loading. Tengah loading. Okey. Sekejap. Okey, Ustazah bagi lagi sekali.
Ustazah Syarah, saya nak masuk. Cuba Ustazah, klik link yang terakhir yang Ustazah bagi tu. link yang terakhir. Oh, okay. Cuba klik link yang tu. Okey, Hanin dah ada, Rifkah dah ada. Okey, masuk dulu. Okey. Okey. Baru 21 orang. Masuk dulu. Kita tunggu ramai sikit. Sudah tengah show kan sekejap. Sekejap sudah ulang copy link. Okay, 44. Kita tunggu ramai sikit lagi. Ustazah, saya ayam dulu. Pilihlah mana-mana yang awak berkenan. 52. Bukan, saya dapat auto Ustazah. Okey. 57. Ustazah kejap. Okey, tak apa, saya tunggu. Okey, 61. Okey, boleh kita mula kot? Okay. Okey, Ustazah mula. Nanti anda terus menjawab soalan Okay. Tak ada lagi pun Ustazah. Itulah dia tak Masih keluar tak lagi. copy. Mungkin line tak apa laju ni. Oh, dah penuh ya? Okey, sorry. Sekejap, dia tak keluar lagi ni. Mungkin sebab dah penuh sangat kot. Sorry. Dia tengah running lagi ni. Dia ada limit 60 rupanya. Saya tak perasan lah. Sorry. Tak apa. Tapi masih tak keluar Apa masalah dia ni? Saya rasa masalah lain ni. Sebab makin gelap dekat sini ni. Masih tak keluar apa-apa. Okey. Tak dapat nak keluar Cuba tutup buka balik tak boleh? Itulah masalah ni. Kena tutup dulu ni. Tak apa. Jangan risau. Kita tengok sama-sama di ni. Saya share sekali lagi. Dia masih lagi berputar. Sangat line tak berapa bekerjasama dengan baik petang ni. Semalam saya cuba nampak okey. Tapi bila cuaca agaknya masih kosong lagi, tak keluar. Sekejap. Waiting for host, ya betul. Sebab dekat tempat saya dia tak keluar lagi. Saya tak boleh nak klik apa-apa. Sorry. Kalau kita tak dapat nak teruskan, sekejap kita tunggu seminit lagi. Kosong lagi kan? Kat saya pun dia masih lagi berpusing-pusing. Dia kata instructions look up at the host screen. Ya, sebab dekat Skype punya paparan pun masih lagi running, so loading lagi. Tu yang jadi tak boleh nak teruskan. Okey, saudara minta maaf sebab kita pun dah kesudahan masa. Oleh kerana tadi saudara janji untuk kita habis pukul 4 betul? Kan? Betul Ustazah. Ya, betul Ustazah. Ustazah nak tepati janji untuk second round bagi bagi cabutan bertuah jadi untuk quiz kita terpaksa batalkan lah saya minta maaf banyak. Kita ke cabutan bertuah untuk kali kedua. Okey. Harap-harap okey. Mana tadi? Ni kita
Dan berakhir cabutan bertuah nanti berakhirlah sikit lagi. Sebab dah janji tadi kena tepati lagi 2 orang kan. Okey, tengah pusing sekejap. Tenang. Semua sekali ada berapa kelas kat sana? Ada 11. Berapa? 11 kelas. Oh, ramai ni keluar. Okey. Okey. Jadi boleh nampak kan? Kita punya roda. Boleh nampak. Boleh. Okey. Kita mulakan putaran untuk pemenang cabutan bertuah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ryan Darwish. Betul saya sebut? Muhammad Ryan Darwish. Ada tak? Betul. Ryan Ada. Ada kot. ada? Ryan Darwish Ada. ada. Kalau tak ada kita sambung putaran. Ada. Ada, okey. Dia dah raise hand. Okey. Macam Ustazah bagi tahu tadi lepas ni boleh PM di Telegram. Okey, baik. Kita pergi pada yang terakhir. Okey, yang terakhir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak gerak. Nur Azura binti Abdul Muiz. Azura ada? Ada tak Azura? Ada. Dekat ruangan Cik Ya, Kesaz ada. Azura. Ada. Okey Azura tu tolong letak saya punya Telegram. Kita ni Azura. Okey, jadi alhamdulillah tahniah kepada semua pemenang. Okey. Jadi saya rasa untuk hari ini akhirnya setakat ini dulu dan Ustazah mohon berbanyak-banyak kemaafan atas banyak kelemahan tadi dari segi line ada banyak sangkut-sangkut, nak share banyak tak dapat dan suara dan sebagainya, saya mohon maaf dan atas segala kelemahan tutur kata, tersalah bicara dan sebagainya. Sekali itu dulu, terima kasih kerana menjemput saya. Okay. Balik kepada Ustazah. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, alhamdulillah terima kasih diucapkan kepada penceramah kita. Ustazah harap ilmu yang kita dapat hari ini kita akan dapat gunakan untuk pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, jadi semoga program hari ini dapat menyuntik semangat untuk terus belajar walaupun dalam keadaan norma baru. Okey, semoga terus cemerlang. Okey, dengan ini tamatlah program shortnya belajar pendidikan Islam pada hari ini. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Okey, sebelum tu jangan left dulu. Kita nak ambil gambar. Tunggu kejap. Okey. Sekejap Ustazah ni Atifah nak ambil gambar. Tunggu kejap. Okey, buka kamera. Buka kamera. Sekejap ya. Okey, buka kamera. Okey, dah buka kamera ke? Buka kamera dulu. Okey, sekejap Ustazah kira 1, Buka kamera. 2. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey dah Okey dah.
Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Okey, terima Terima kasih. kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, menang. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Thank you Terima kasih Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. kasih Ustazah. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.